Okay, Assalamualaikum semua. Okay. Hari ini cikgu nak fokuskan pula kepada penulisan. Okay. Sebab dah masuk hujung tahun ni, karangan ucapan ni, cikgu tak nak fokus pada karangan saja, ucapan. Sebab murid yang sekolah rendah, murid tahun 6 khususnya, dalam jamuan akhir tahun ke, kalau dibenarkan satu hari nanti dah masuk sekolah ada jamuan dan sebagainya, kena bagi ucapan, terutamanya ketua murid. Pelajar tingkatan 5 nak meninggalkan sekolah, kena bagi ucapan. Pelajar tingkatan 6 nak tinggalkan sekolah, ada ucapan. Di universiti dah habis belajar, ada ucapan dan sebagainya. Masa kerja pun ada ucapan. Jadi ucapan ni penting. Apa sekurang-kurangnya kita berdiri di depan ni, ada ucapan yang kita nak sampaikan. Okey. Ucapan ni ada 4, cikgu nak fokus pada. Ucapan biasanya disampaikan dalam upacara atau majlis rasmi. Dia ada majlis rasmi, ada tidak rasmi. Contoh, majlis perasmian, majlis perpisahan, majlis sambutan, majlis keraian. Okey, ini ya. Tapi cikgu nak fokuskan pada hari ini, fokus ucapan kita ni untuk murid-murid yang akan meninggalkan sekolah khususnya. Jadi, dalam nak ucapan ni, kita tak boleh terus pada isi. Kita dah ikut format. Karangan dia mesti ada pendahuluan, dia ada isi, dia ada penutup. Mula-mula nak cakap apa? Bila kita pegang mic saja, okey, yang pertama, kata-kata aluan kepada tuan ni, ini paling penting. Pengurusi majlis. Kita dijemput, terima kasih tuan pengurusi majlis. Perdana Menteri pun kalau dipanggil berucap, dia akan ucap, terima kasih tuan pengurusi majlis, terima kasih pengurusi yang bertugas dan sebagainya. Kemudian kalau di sekolah rendah, ada guru besar. Sekolah menengah dia ada pengetua, guru-guru dan rakan-rakan. Kita sebut. Merakamkan juga salam buat semua yang turut hadir dalam majlis tu. Tengok situasi ya. Ini adalah pendahuluan. Mula ucapan, mesti ada benda-benda ini, kita panggil pendahuluan. Okay, seterusnya baru kita masuk isi pertama. Ini baru isi ni. Contohnya kalau murid tahun 6 dia nak meninggalkan sekolah, dalam isi perenggan yang pertama tu dia ceritakan apa dia? Banyak kenangan suka. Ini ambil suka dan duka yang tidak akan kami lupakan. Kenangan masuk darjah 1, menangis, terberak dalam kelas dan sebagainya, dia akan ingat sampai darjah 6. Okey, itulah kenangan yang pertama. Huraikan sikit. Satu perenggan cukup 3 ayat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam perenggan yang kedua, kalau menyatakan pengorbanan para guru yang amat besar dan bermakna buat murid-murid. Didikan para guru membantu murid-murid menjadi insan yang baik dan sempurna. Tugas seorang guru ni memang agak susah. Kita nak bentuk insan. Kalau nak ubah barang senang. Cikgu nak ambil kerusi ni, cikgu ambil kerusi, cikgu pindah sana. Senang. Tapi kalau murid nakal nak tukar pada murid jadi baik, memang susah. Okey? Jadi guru ni berperanan nak membantu membentuk insan yang berguna. Okey? Kita ucapkan terima kasih pada guru-guru. Yang isi kedua. Okey. Yang ketiga, isi ketiga, segala titik peluh yang guru-guru sekalian sumbangkan dalam memberi didikan dan tunjuk ajar, sejak mula kami tahu membaca, menulis dan mengira. Okey, murid-murid masuk darjah 1 prasekolah ke tadika, dah pandai belajar, ada murid sampai darjah 6 tak boleh membaca lagi dan sebagainya. Jadi guru-guru ni yang mengajar. Okey, kita ucapkan terima kasih dengan didikan guru ni lah kita pandai mengenal huruf, nombor dan sebagainya. Okey, yang keempat, okay, cikgu terang ringkas-ringkas je. Yang penting isi apa kita nak buat. Karangan tu kena sambung sendiri lah. Cikgu tak boleh bagi, okey, bagi ayat kamu sambung. Cikgu hanya bagi poin-poin. Poin ni paling penting. Okey, isi yang keempat, mewakili rakan-rakan ingin menyusun jari 10, memohon kemaafan. Ini paling penting. Sebelum kita pergi mana-mana ni, cikgu nak fokuskan pada kemaafan atas salah silap selama hari ini. Kita mesti ada buat silap. Kadang-kadang tak buat kerja sekolah, cikgu bagi, kena marah dan sebagainya. Cikgu suruh jangan bermain dalam kelas, kita berlari dan sebagainya. Jadi salah silap kita minta maaf pada guru-guru. Isi yang kelima, okey, penutuplah kita panggil. Semoga guru-guru di sekolah ini akan terus mendoakan kejayaan dan kesejahteraan kami. Okey, kita minta doa guru ni. Selain doa ibu bapa, doa guru ni adalah mustajab. Okey, sebab tu kita tak boleh buat salah mendah kepada guru. Okey, guru ni antara pekerjaan yang mulia. Okey, jadi kita minta doa di mana kita berada. Cikgu doakan kami dah pergi MRSM ke SBP ke sekolah menengah mana-mana pun kita minta doakan. Okey, dan kita juga kami sebab dalam ucapan kita mewakili kawan-kawan, kami juga mendoakan guru-guru sentiasa sihat. Guru doa kita doakan guru. Okey, jadi itu untuk penutup. Dan seterusnya,
Sebelum kita berhenti dalam berucap, ini pantun yang paling popular. Okey, tengok balik semula. Okey, ini pantun yang paling popular. Okey, pantun ni kamu hafal lah. Dalam majlis apa pun, majlis ucapan, memang boleh guna ni ya. Tengok pantun orang buat dulu, pantun dulu sampai sekarang popular. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Ini paling penting. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Murid tahun 6 dah pergi ke sekolah menengah. Ada masa pergi ziarah guru. Murid tingkatan 5 dah habis sekolah, masuk universiti dan sebagainya. Ada cuti SEM dan sebagainya, pergi melawat guru dan sebagainya. Yang universiti dah pergi kerja dan sebagainya, ada masa pergi ziarah pensyarah dan sebagainya. Jadi hubungan itu tak putus. Yang penting ni kita tengok. Kalau kita tak janji, tengok sekarang ni COVID dan sebagainya, orang tua, orang muda, kanak-kanak dah meninggal dunia. Kita tak kata, cikgu nanti saya besar, nanti saya nak jumpa cikgu. Jangan. Okey, sebab ni perkataan kalau, jika ada kelapangan, kadang-kadang kita sibuk dan sebagainya. Sebab tu pantun ni amat berbanding. Sama juga macam pantun, buah cepedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan, saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Ini pantun yang popular. Okey, jadi untuk ucapan, fokus pada pantun ini. Okey, itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Okey, cikgu harap semoga bermanfaat buat anak-anak murid semua. Okey, sekiranya kamu rasa apa yang cikgu sampaikan ni nak tahu lagi, kamu like, kamu subscribe dan sebagainya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Okey, jadi apa yang cikgu ajar hari ini, cuba kamu buat ucapan. Nak pandai lagi, cuba bercakap. Okey, depan cermin dan sebagainya, bagi ucapan. Dalam keluarga pun bagi ucapan, baca ucapan pada mak dengan ayah dan sebagainya. Ucapan perpisahan dan sebagainya. Okey, itu saja. Okey, bye semua.